Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam profit kepada semua subscriber dan kepada semua penonton yang menonton channel My Hobby. Okay, seperti biasa, My Hobby nak cerita sedikit berkenaan dengan kepentingan kita melihat market yang lepas dan juga pada time frame yang besar sebelum kita entry. Dan di samping itu kita juga perlu tengok kepada jumlah candle yang terdapat di dalam satu trend dan juga dalam satu perjalanan. Okey, yang pertama sekali, kalau macam setiap hari Isnin sebelum kita masuk market, kita perlu tengok di week 1. Okay, kita tengok di week 1 sebelum kita masuk market pada hari Isnin. Pada hari Isnin kita perlu follow week 1. Begitu juga pada hari Jumaat, kerana pada hari Isnin adalah pembuka kepada open week 1 dan hari Jumaat merupakan close candle week 1. So pada hari Isnin kita tengok candle week 1 dan pada hari Jumaat juga kita kena follow candle week 1. Okey, macam di sini hari ini kita nak tengok, okey, besok hari Isnin hari ini malam ni kita tengok candle week 1 candle week 1 dia open dekat sini. Saya letak satu line hijau ni okey, ni line ni kita letak kat sini, dia punya open candle week 1 dan juga close candle week 1 di sini close candle week 1 di sini. Okay, open dan close di atas. Position sekarang adalah position market buy, kerana ini satu rejection dan shadow yang panjang, dan position sekarang adalah position market buy untuk week 1 dah 4 minggu dalam position buy, yang mana perjalanan juga adalah satu perjalanan yang bermula dari sini, satu perjalanan candle ini candle buy dan ini buy dan ini dia break untuk membentuk satu rejection yang panjang untuk meneruskan perjalanan buy. Candle, jumlah candle standard iaitu 18 hingga 24 candle. Okay, di sini 11 candle dan dia turun semula dan dia break di sini untuk 19, 20 candle dan dia break satu candle di sini dan dia buat satu rejection yang panjang. Berarti ini adalah satu perjalanan yang baru untuk week 1. Jadi perjalanan ini dia akan pergi untuk 18 candle ke depan, sama ada dia naik dan dia turun dan dia naik semula, ataupun dia naik terus menerus sebanyak 18 candle hingga 24 candle. Itu adalah standard untuk satu perjalanan week 1. Okay, untuk week 1 jelas sebelum kita nak masuk market pada hari Senin, kita tengok dia punya candle week 1 tu. Jika macam ini macam ini dia open di atas dan dia close di bawah. So pada hari Isnin minggu ini adalah kita follow candle ini. Bila dia open di sini, lepas tu kita sell di sini, dan dia turun sampai sini, kita close lah. Okay, macam ini sebab dia open di bawah dan dia close di atas. Pada hari Isnin ini dia akan open di sini. Dia boleh open di sini dan jarang dia buat open di bawah. Dia akan open di sini, sama ada dia akan turun ataupun dia naik baru pada hari Selasa ataupun hari Isnin di waktu sebelah petang kita boleh nampak. Biasanya pada hari Isnin dia akan membentuk shadow pada candle week 1. Biasanya dia akan turun dululah
dia akan turun dulu, ataupun dia naik dulu baru dia turun semula pada hari Selasa atau Rabu, barulah dia naik semula. Itu biasa. Dalam trading dia akan naik turun, itu biasa. Okey, pada hari Isnin kita tengok pada day 1. Pada day 1 kita boleh nampak dia macam tadi ya. Sini dia punya open week 1 tadi, dan sini adalah close week 1 tadi ya. Okey. Jelas dia punya berapa pip dia punya. Okay, open dan close dia sebanyak 12,285. Okay. Dalam perjalanan day 1 juga kita tengok dia dalam trend buy Dia bermula dari sini sampai sini 17 candle. Okay. Standard perjalanan adalah 18 hingga 24 candle. Okay. Berarti kita masih ada lagi 4 hari untuk menentukan satu perjalanan, untuk menutup satu perjalanan di day 1 ni ya. Sekarang ada 17, berarti kita ada satu candle untuk 18 dan kita masih ada 3 candle untuk 24. Jadi sekitar 17, 18 hingga 20 itu adalah waktu kita berjaga-jaga untuk price break ya. Dia akan turun semula untuk break D1 ya. Satu perjalanan D1 ini boleh cukup 18 ataupun 24, maka dia akan break dan dia akan buat satu penurunan ataupun dia break begini ya, dalam bentuk sejajar. Okey, dalam bentuk agak sejajar. Dia tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Dia agak sejajar. Ini pun kita anggap dia sebagai break. Okey, di sini mungkin juga nanti akan jadi break di sini ya. 18, 19 ataupun 20, 21 nanti dia akan break. Kemudian dia akan turun. Barulah dia buat satu perjalanan yang baru, sama ada dia naik ataupun dia turun semula. Okey, untuk D1 kita tunggu sekurang-kurangnya 4 candle lagi untuk lengkap satu perjalanan D1. Okey, untuk H1 kita tengok tadi ni open week 1 tadi ya, open week 1 tadi di sini dan close week 1 di atas sini. Okay, untuk di H1 ni, H1 sangat penting kita tengok untuk market. Kita nak masuk pada time frame M5 dan juga M1. Okay, di sini kita tukar dalam bentuk line. Okay, kita boleh nampak dia punya sini adalah kawasan zone high H1. Zone high H1 di sini dia naik, dia tak lepas, dia turun. Di sini hari kedua dia naik, dia turun. Hari ketiga juga dia cuba naik, tak lepas dan dia turun semula. Hari ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hari ke-5 dia naik semula, tak lepas juga dan dia masih di kawasan dianggap sebagai break H1. Okay, break H1 ni dia makan masa sebanyak 5 hari ya di sini. 5 hari dan agak panjang. Okay. Sepanjang 5 hari dia berlaku break dan dia agak sejajar. Kita tanda satu lagi kawasan low untuk sepanjang 5 hari. Okay. Sepanjang 5 hari ni kawasan dia punya low dia. Okay. Ini kawasan high untuk sepanjang 5 hari dan di sini zone low sepanjang 5 hari. Selagi market berada di dalam kawasan line hijau ini, dia dianggap sebagai break ataupun sideways ataupun saya selalu panggil break H1. Break H1 ni kalau dia panjang 5 hari macam ni, berarti perjalanan yang baru yang tembus dari line ini adalah satu perjalanan baru yang akan panjang lah, yang lebih jauh. Contoh pada break yang sebelum ni pun sama macam ni ya. Okay,
Yang sebelum ni dia ada dia break kawasan ni ada 3 hari ya. 1, 2, 3 hari di sini. Okey, kita letak line, kita tengok. Okey, ni kawasan dia break. Untuk 3 hari yang sebelumnya. Okey, ni dia break kawasan tune, break ataupun sideway untuk perjalanan H1 sepanjang 3 hari ya. Sepanjang 3 hari ini dia tidak menembusi zone buy dan zone sell lah. Jadi dia sepanjang 3 hari ini dia bermain di dalam ini, dan pada hari keempat dia tembus. Bila dia tembus berarti dia exit port, kita panggil exit port, ataupun dia keluar dari kawasan zone sideway ini ataupun zone break ini. Bila dia keluar dari zone ini berarti ini adalah satu perjalanan yang panjang. Berarti dia naik di sini sampai sekarang dia masih naik. Itu adalah kelebihan kita melihat market 3 hari sebelumnya. Okey, yang ni dah lepas, tak apa, kita biarkan dulu. Bahan itu ada yang bertanya, kita dah beritahu 15 hari perjalanan yang akan datang, berarti sampai hari ni dah 17 hari ya. Jadi kita letak semula tadi, line tadi dah hilang Okey, di sini zone open H1, open week 1 tadi ya. Line atas ni adalah open week 1 dan juga kawasan high untuk sepanjang 5 hari. Dan price pada hari Jumaat lepas berjaya tembus dan dia mencecah, hampir mencecah kepada kalau bentuk candle dia sampai okey, bentuk candle dia dah hampir sampai kepada limit ataupun dia punya had perjalanan untuk H1 ya, iaitu standard perjalanan H1 adalah 2200 pip. Okay, yang ni pada hari yang sebelumnya ni dia ada sampai 2200 feet dari bawah sini memang lebih daripada 2200 lah ya. Kalau dari sini line ini memang sampai 2200 sampai sini ya, 2200 feet itu adalah standard untuk H1. Ini pun dia sampai 2200 dan dia break dan dia turun semula. Setiap kali dia sampai level dia akan break dan dia akan turun. Begitulah di sini. Sini adalah kawasan zone break H1 tadi sepanjang 5 hari, dan apabila dia berjaya tembus dan line kuning juga mula mengembang, berarti perjalanan buy akan diteruskan pada minggu-minggu akan datang. Okey, di sini dia dah sampai kawasan paling high untuk H1 dan dia akan turun semula. Market ini akan turun semula sekitar sinilah, sekitar 700 pip ataupun standard penurunan untuk valid market buy kita letak sekitar sini ataupun di sinilah sekitar 600 pip 600 atau 700 pip untuk tahap pertama. Okay, tahap kedua dia boleh turun sampai zone sinilah. Dia tak boleh lebih pada kawasan hijau untuk valid buy di week 1 dia sekitar sini ya. Dia akan break sampai 1100 ataupun 1120 pip dia akan turun sampai sekitar sini, barulah dia akan naik semula. Okey, tapi ini untuk tahap pertama saya ada sell pada hari Jumaat tu. Saya letak dia punya TP 614 pip di sini. Target pertama adalah 600 pip, dia akan turun dan dia akan naik semula. Kiranya dia tidak naik semula di kawasan ini, dia akan meneruskan perjalanan sampai sekitar tadilah 1100 pip tadi, barulah dia akan naik semula. Dia tidak boleh melebihi kawasan open week 1 tadi. Kiranya dia sampai di sini, kemungkinan buy tadi akan terbatal dan dia akan tembus ke bawah. Okey, tapi dalam market ini kita yakin bahawa dia akan meneruskan perjalanan buy kerana
perjalanan yang 5 hari ini adalah satu simbol ataupun satu kekuatan yang mana kuasa di sini adalah sangat kuat. Kuasa pertahanan di sini sangat kuat untuk mempertahankan perjalanan baik sejak 15 hari, sejak 17 hari lepas. Kita tengok D1 tadi. Okey, ni. Okey, kita tengok dia mula naik di sini ya. Okey, sejak 18, 17 di sini ya, 17, 18, 19. Okey, 19 hari. 19 hari yang lepas bermula dari sini dia mula naik. Okey, 19 hari. Kita perlu tunggu lagi 20, 21, 22, 23 dan 24. Standard 24 hari. Dan candle yang panjang ini juga kemungkinan adalah satu candle yang menunjukkan berakhirnya satu perjalanan. Tetapi sebelum berakhirnya perjalanan ini, untuk sebagai penutup, dia akan ada satu lagi candle reject dari atas untuk membentuk satu perjalanan yang baru ke bawah separuh, dan dia akan naik semula untuk balik perjalanan buy. Sebab di sini pun dia ada satu perjalanan yang kuat sampai sini. Sini dia tak lepas dan sini pun dia tak lepas, dia dah reject semula. Dia dah reject semula dan ini akan meneruskan perjalanan lah. Untuk monthly kita boleh tengok macam yang pada bulan Mei dahulu saya pernah buat satu video berkenaan dengan perjalanan tahunan. Berarti perjalanan ini adalah dari 10 tahun yang lalu. Dia dah sampai levelnya, dia dah sampai level di sini ya, sampai level dia turun dan dia break di sini sepanjang 5 tahun ya. 2, 4, 5. Okey, 5 tahun di sini dia break untuk sepanjang perjalanan 10 tahun. Okey, perjalanan 10 tahun dan dia break sepanjang 5 tahun, dan ini adalah satu perjalanan yang baru. Baru bermula 2 tahun, dan tahun ketiga ini dia sedang membuat rehat ataupun kita panggil dia break lah. Untuk isyarat buy ini masih lagi mengembang. Okey, line zone kuning ini masih mengembang, dan ini menunjukkan perjalanan tahunan untuk market pun masih lagi valid buy, dengan keadaan CCI juga di paras masih di paras atas zon kosong, berarti dia masih valid untuk buy. Untuk tahunan juga, untuk monthly ni dia masih boleh turun sekitar sini, dan dia barulah meneruskan perjalanan. Okey, dalam perjalanan ini kita target dia akan habis satu perjalanan ini pada bulan Februari tahun depan. Untuk monthly ya. Untuk H4 kita boleh tengok juga. H4 okey, perjalanan yang bermula dari sini, bila sampai level dia turun, naik semula sampai level dia turun, tidak melepasi zon ataupun garis tengah antara zon buy dan sell iaitu line kuning dan line aqua ni ya, membatasi antara zon buy dan sell. Okay, sepanjang perjalanan di H4 juga candle sudah mula berada di atas sepanjang 3 bulan ya. Bulan Ogos, okey, sepanjang 2 bulan ya. Mula dari Ogos sampai September ni, sepanjang 2 bulan ni candle semua di candle pada time frame H4 berada di atas kawasan buy ya. Berarti, dan line kuning juga dalam keadaan mengembang. Ini menunjukkan satu position buy yang sangat kuat lah. Ditambah lagi dengan break yang tadi ya, break H1 tadi, di H4 bentuk dia begini lah. Okey, yang tadi kita tanda di H1 tadi kawasan ini ya. Okey, di H4 pun kita boleh nampak dia punya kawasan break dia yang sangat jelas, dan apabila price tembus, berarti price ini akan meneruskan perjalanan di H4. Okey, ini adalah candle yang pertama, kita kira candle pertama, ini kedua dan
Ini yang merah ini adalah candle yang ketiga. Pada hari Isnin besok adalah candle yang keempat untuk candle H4 meneruskan perjalanan sebanyak 18 candle H4 hingga 24 candle H4. Okey, sekarang kita akan tunggu candle ni touch untuk profit yang sell ini, dan dia akan meneruskan perjalanan buy dengan kita entry buy semula di kawasan ini untuk meneruskan perjalanan candle H4 sebanyak 18 candle hingga 24 candle. Okay, kalau kita tengok di H1, akhirnya dia dah tembus sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah candle yang ke-9 ya. 9, 10, 11, 12. Okay, candle yang ke-12. Ini adalah candle ke-12. Dia akan turun sampai sini. Kita mungkin akan sampai di sini sekitar 18, ataupun dia akan teruskan sampai 24 di kawasan ini. Barulah dia akan naik semula. Dan ada kemungkinan juga dia tidak terus sampai ke sini, dan dia hanya open semula di sini dan meneruskan perjalanan. Itu juga satu kemungkinan, kerana dia kawasan ini adalah kawasan yang dilarang untuk kita entry ya. Kawasan yang tak ada level ni. Kawasan yang tak ada level ni adalah kawasan yang berisiko. Tapi saya entry di sini sebab dia dah baru reject, jadi dia memang akan turun sedikit. Tapi kalau kita nak harap dia sampai sini, memang agak risikonya agak besar lah. Sebab tu saya letak TP ni hanya separuh sahaja. Okay, itu di H1 candle yang ke berapa tadi? 18 candle yang ke-15. Okay, kita ambil dari sini lah. Kita ambil dari candle yang pertama keluar ni sampai sini adalah candle yang ke-9 lah. 9, 10, 11, 12 sampai 18 nanti kita dah tunggu untuk candle yang untuk mengakhiri satu perjalanan candle H1 18 hingga 24 candle juga. Kalau di M15 kita tengok di M15, okay, perjalanan sell-nya bermula dari sini ya. Ini kita kira dia break ya, dia break ini. Dan untuk M15 candlenya yang ke 12. Okey, 12. Ini yang ke 12, kita tunggu ke 14, 15, 16, 17. Kita sini 22 candle. Okey, kita sini 22 candle, dan dia akan break kawasan ini untuk dinaik semula. Jika kita tengok di M15, candle line kuning ini sudah mengembang dan agak mengarah ke atas, dan ini adalah sangat kuat untuk menunjukkan position buy itu sangat kuat lah. Okay, di M15, di M1 juga kita boleh tengok dia punya position sell dia. Position sell ini dia akan sampai sekitar 1, level 1, level 2, level 3, dan dia ada kemungkinan dia akan meneruskan sampai berlakunya oversold. Bila berlaku oversold, barulah dia akan terus melonjak ke atas dan meneruskan perjalanan buy tadi. Dan kita akan entry buy di kawasan ini setelah dia berlaku oversold di M1. Maka kita akan entry buy di kawasan ini untuk mendapat satu entry yang sharp pada akarnya untuk H1. Di H1 je kita akan nampak bagaimana. Okay, setelah kita entry di buy di kawasan ini, iaitu kawasan zone oversold untuk M1. Okay, kita boleh buy di kawasan ini sekiranya price ini berjaya sampai di sini. Dan sekiranya price pagi-pagi esok dia akan bermula di sini, berarti kita juga perlu cut yang ini dan kita boleh entry buy di sini.
Tapi sekiranya kita entry buy di sini agak berisiko kerana ini bukanlah kawasan untuk kita entry. Sebaiknya kita entry adalah kawasan yang dekat dengan line kosong ataupun di kawasan zone sell 3 untuk M1 dan M5. Okey, ini adalah line yang ketiga ni ya. Ini kalau untuk H1 kita boleh buy di kawasan ini, tapi kalau untuk M1 dan M5 kita tak boleh buy lah sebab dia adalah zone sell. Okay. Ini adalah yang kita nampak tadi ya. Ini adalah line sell untuk M1 dan M5, jadi kita tak boleh buy di sini, kita hanya boleh sell saja untuk M5. Okay, M5 kita boleh sell di sini, jadi dia akan turun, kita tak boleh buy. Tapi kalau untuk H1 kita boleh buy sebab kita untuk intraday kita boleh hold perjalanan yang panjang. So bila kita trade di H1 kita punya level margin perlu besar lah, sekurang-kurangnya melebihi 600%. Kurang-kurangnya melebihi 600% untuk mengelak daripada kita MC. Tapi kalau di M1 kiranya di M1 kita entry buy di sini, kiranya kita mempunyai sekitar 200% level margin, memang dia akan turun dan menyebabkan kita akan MC di sini, ataupun dia akan turun sampai sini dan kita akan MC lah. Okay. Sebab tu kita tak galakkan kita buy di M5 ataupun M1 di level 3 ini. Ini hanya untuk kita sell saja jika kita scalping untuk M1 dan M5. Kalau untuk intraday boleh entry buy. Yang penting kita punya level margin ataupun persen itu perlu melebihi 600%. Itu tergantung juga jenis account lah. Ada yang account standard, ada yang account macro lebih kecil, jadi tak ada masalah saya rasa. Tapi kalau untuk account standard dan yang lain yang lebih besar agak bermasalah lah. Okay, kita boleh MC. Kalau macam yang ni, hari itu saya ada entry di kawasan ini ya, pada hari ketiga, pada ketika dia break di sini, dan saya cuba entry pada hari yang ketiga ini. Ternyata dia tidak tembus dan dia masih berlarutan ke pada hari yang keempat, dan hari kelima baru dia tembus. Jadi saya masih menunggu floating selama 2 hari di sini ya, ketika hari Selasa, hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Kita hari Selasa saya dah entry dengan harapan dia tembus pada Selasa, ternyata tidak. Rabu pun tidak, Khamis pun tidak. Okey, kita entry Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. Pada hari Rabu dia tak tembus, Khamis tak tembus, dan hari Jumaat baru dia tembus. Contoh yang kita entry hari tu macam inilah ya. Okay, bukan okay, yang ni kita entry pada hari Rabu tu lah, Rabu kita entry sebelum tu, tapi dia tak tembus pada hari ini. Ternyata pada hari Jumaat baru dia tembus. Ini di H4 kita nampak kita entry pada awal sikit dengan harapan dia tembus lebih awal. Ternyata di hari akhir baru dia tembus. Okay. Di H4 pun kita boleh nampak dia punya CCI dia 293 dan dia price tadi dia dah turun, sekarang dia dah jadi 49 lah. 49 kita tunggu dia turun sampai sekitar negatif 144, dan kemungkinan juga dia tak sampai negatif 175, dan kemungkinan juga dia sampai.
Yang penting kita harus berhati-hati ketika hampir kepada negatif 144 dia punya CCI. Kerana itu adalah zon untuk kita berhati-hati sama ada dia akan patah balik ataupun dia akan meneruskan perjalanan sampai negatif 175 ataupun negatif 233. Tapi kalau saya nak bagi secara tepat, memang susah lah. Forex ni memang susah kita nak bagi secara tepat. Cuma kita boleh bagi gambaran berdasarkan apa yang telah saya setting. Cuma SOP nya memang begitulah, setiap sampai level dia akan break dan dia akan turun semula untuk sentuh level-level yang ada di sebelah bawah dan dia akan naik semula. Sekiranya dia tembus level kosong ni, dia akan ke level yang seterusnya. Ini untuk H1 saya tunjuk H1 bagi besar sikit senang nampak. Kalau M5 kan H1 tu dia kecil, jadi pandangan dia nampak agak kecil Kalau H1 ni kita boleh nampak jauh sikit perjalanan dia dari bulan Ogos. Sepanjang bulan Ogos kita boleh nampak. Kalau kita tengok dekat H4 pun sama, lebih jauh kita boleh nampak perjalanan dia. Kalau dekat H4 ni kita boleh nampak dia punya perjalanan dia dah beberapa kali perjalanan Okey, di sini 40, 48 candle, 2 perjalanan. 48 sini adalah 100 sampai bawah sini 110. Okey, standard satu trend adalah 120 hingga 130 candle untuk satu trend. Okey, jadi di H4 ini saya menganggap dia belum lagi habis satu trend perjalanan dia, kerana dia baru 110 candle dan dia perlu sampai 120 hingga 130 candle untuk berakhirnya satu trend, dan dia akan break satu trend dan barulah dia meneruskan perjalanan yang dengan trend yang baru, iaitu permulaan yang baru. Okey, saya harap apa yang telah saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua subscriber dan juga yang penonton-penonton yang baru menonton channel ini. Boleh rujuk video-video sebelumnya, dan yang pernah ataupun yang telah memiliki teknik yang momentum, saya harap dengan teknik ini ataupun dengan video ini lebih dapat input yang baru untuk entry dan juga untuk lebih menambah dari segi pemahaman tentang satu perjalanan dan juga cara kita nak entry pada hari Isnin dan hari Jumaat dan juga hari-hari lain Untuk hari lain kita boleh tengok H1 lah. Untuk hari lain kita boleh tengok H1 ataupun kita boleh follow candle H1 untuk hari lain. Untuk hari Selasa, hari Rabu, Khamis kita follow candle H1 Untuk follow candle H1 kita boleh letak candle dia macam ni Kita letak macam ni dan di close dia. Dan kita buka di M1, kita akan scalping dalam line ini Okay, kita akan scalping dalam line ini untuk candle H1. Sekiranya price ini keluar di sini, kita masih entry sell lah, sebab dia melepasi candle, melepasi zone close H1, candle H1 Jadi kita sekiranya price tembus zone line ini, maka kita akan teruskan perjalanan sell, dan dia terus, bila dia tembus ke atas kita akan masuk buy semula lah untuk candle H1. Jadi candle bila price yang baru melepasi line ini, automatik di H1 adalah candle hijau. So kita dah boleh nampak dia punya pergerakan dia akan menunjukkan perjalanan buy lah. Itu untuk H1. Untuk M1 dan M5 kita follow candle H1, tapi untuk hari Isnin kita follow candle W1. Hari Isnin dan hari Jumaat.
Okey, saya harap dengan apa yang saya sampaikan itu dapat memberi input yang baru kepada semua subscriber dan penonton-penonton yang selalu menonton channel. Hari kita boleh dapat kalau macam ni sekali entry kita boleh dapat sampai walaupun 4,000 lebih, tapi keesokan harinya belum tentu ya. Keesokan harinya belum tentu, silap-silap terlebih emosi kita pun buy ataupun sell je dengan lot yang lebih besar, dengan harapan yang lebih besar, tiba-tiba kita MC. So kita tak boleh nak jadikan ini sebagai satu ketetapan yang tetap lah. Jadi pekerjaan tetap kita laksanakan, pekerjaan yang tetap kita, yang ini kita buat juga dalam waktu-waktu lapang kita lah. Contoh waktu malam, pagi, atau kita guna handphone. Jadi dengan setting ini saya boleh buat bila-bila masa, tak ada masalah sebab berdasarkan level ni sahaja. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan juga info yang baru kepada semua subscriber dan juga penonton semua. Okey, ini saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.